إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Terima kasih sahabat saya Ustaz Muhammad Hafiz. Terima kasih kepada seluruh pimpinan Jawatan Surau Al-Quddus kerana mengundang saya untuk isikan masa sebelum kita solat Jumaat pada tengah hari ini dengan tazkirah ringkas yang mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga sedikit sebanyak kita dapat manfaat sebagai tazkirah, suntikan ke dalam hati kita dalam usaha untuk menempatkan, menjadikan diri kita ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada masa lebih kurang 15 ataupun 20 minit. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak ambil kesempatan pada tengah hari ini untuk saya ajak tuan-tuan sekalian untuk kita bertaaruf, kenal serba ringkas dengan satu surah dalam Al-Quran daripada juzuk Ammah. Saya nak ajak tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada handphone, yang ada perisian Al-Quran, boleh cari, buka perisian apps Al-Quran tersebut dan sama-sama kita ambil manfaat beberapa poin, barangkali pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang saya kongsikan ini. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan kita kenal surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, saya yakin dan percaya sebahagian besar, bahkan semua kita dah hafal aku. Tak hafal surah Ad-Duha saja, saja, sebab surah Ad-Duha salah satu daripada surah-surah ataupun untuk lebay kita sebut sebagai ayat-ayat lazim. Ayat-ayat lazim ni surah-surah yang lazim, yang mesti kita hafal untuk kita jadikan bacaan sunat di dalam salat fardu. Selepas Al-Fatihah kan, kita ada 2 rakaat untuk kita baca surah. Jadi ini adalah surah Ad-Duha salah satunya. Bermula daripada At-Takatsur sehingga An-Nas itu hafal lah, tuan-tuan ya, hafal. Jadi saya yakin surah Ad-Duha ini dah ada dalam kepala. Kata buka apps pun dah nampak dah ayat itu, wad-duha wal-laili idza saja sehingga akhir. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, surah Ad-Duha disebutkan oleh mufassirin dalam kitab-kitab tafsir sepakat dalam mengapakan surah Makkiyah. Saya sebut untuk mudah faham, sebab masa ringkas saya pergi terus kepada poin-poin yang saya nak bicarakan. Pertama, saya akan sebut pengenalan secara umum surah Ad-Duha. Apa di sebalik surah Ad-Duha? Kedua, apa kandungan surah Ad-Duha yang terkandung dalamnya 11 ayat tersebut? Dan yang ketiga, apa taujihat, irsyadat, pengajaran, pedoman, buah kilah yang kita nak bawa balik daripada 11 ayat surah Ad-Duha ini? Itu kerangka besar ataupun poin yang saya nak sebut. Tuan-tuan, sebagai maklum umum, surah Ad-Duha saya sebut tadi surah Makkiyah. Surah Makkiyah, surah diturunkan di Makkah. Diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Bahkan almarhum Syekh Muhammad Sayyid At-Tantawi, mantan Syekhul Azhar, dalam kitab tafsirnya Al-Wasit menyebutkan bahawa surah Ad-Duha adalah antara surah-surah Makkiyah yang paling awal.
diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi tertib penurunannya, susunan yang Nabi terima wahyu, Ad-Duha ini turun selepas surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili hingga akhir, dan sebelum surah Asy-Syarh. Maknanya selepas surah Al-Fajr Nabi terima surah Ad-Duha. Selepas surah Ad-Duha Nabi turun terima wahyu Asy-Syarh. Itu dari segi tertib penurunannya, disebutkan oleh Sayyid Muhammad Tantawi dalam kitab tafsirnya. Dan ia ada 11 ayat saja. 11 ayat ini adalah khitab. Allah berbicara terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala poin penting. Bila kita nak baca, kita baca Al-Quran, kita nak ambil pengajaran daripada Al-Quran, ini satu poin penting. Khitab maknanya Nabi bicarakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, bukan kepada orang lain. Khasatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kena belajar ikut tertib, manhaj, metodologi apa yang diajarkan oleh Adam. Sebab salah faham dalam perkara ini, dia akan balik bawa pemahaman yang salah. Tuan-tuan ingat tak, dulu ada satu orang yang dia dakwa sebagai Rasul Melayu. Bila ditanya kenapa dalil kamu Rasul Melayu, dia bawa nas juga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah sebagai daripada Rasul. Ka tu saya, sedangkan ka itu duduk kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senaraikan beberapa perkara yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca terjemahan, tengok pimpinan Rahman dan sebagainya, secara tak langsung, walaupun kita tak baca tafsir secara detail, kita dapat amati bahawa surah ini di sebaliknya adalah memberitahu, adalah berkait dengan beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan peristiwa terhentinya sementara wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beri sekejap. So Wadduha ini adalah surah yang turun selepas beberapa ketika wahyu tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka golongan musyrik telah mengambil kesempatan waktu senggang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terima Al-Quran dan wahyu tersebut. Golongan musyrikin memberitakan, menyebarkan berita-berita palsu. Berita-berita palsu viral. Tempoh masa yang panjang. Dari segi masa tu, banyaklah riwayat-riwayat menyatakan jumlah masanya, tempohnya, harinya, bulannya, sebagainya, banyak khilaf. Tapi dalam kesenjangan masa dari wahyu yang pertama sehingga wahyu yang kedua dan beberapa peristiwa itu, maka golongan musyrik mengambil kesempatan ini memberitahu bahawa Muhammad, Allah Tuhan kamu telah membiarkan kamu, Tuhan kamu telah tidak endah daripada kamu, seperti yang diriwayatkan beberapa hadis. Maka ayat ini, surah Al-Duha ini turun menjawab, menutup mulut jahat, viral, berita palsu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, surah ini memberikan beberapa khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga boleh mengambil pedoman daripada apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Tuan-tuan, ayat surah Ad-Duha 11 ayat. Ya, 11 ayat. Semua hafal kan? Ad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebelah ayat. Sebelah ayat ini tuan-tuan, kita boleh pecahkan kepada 4 isu yang utama. 4 isu utama. Sebelum
saya sebutkan 4 kandungan surah dalam Ad-Duha ini. Di sebalik surah ini, seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat peristiwa yang disebutkan dalam banyak kitab-kitab tafsir dan juga kitab hadis sebagai turun ayat, iaitu peristiwa berlaku fatrah atau ta'akhur al-wahyi, iaitu tertangguhnya wahyu ayat Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan belajar sirah, tuan-tuan selalu dengar kuliah tazkirah sirah, kuliah sirah dan sebagainya. Dalam kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melalui beberapa fatrah ataupun beberapa peristiwa atau beberapa kejadian. Pastinya yang pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, iaitu 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Itulah wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Ulama tafsir berbicara tentang surah Ad-Duha ini selepas peristiwa terimanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama ini, maka berlaku beberapa tempoh masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril tak datang. Jibril tak datang, maka berlakulah break, wahyu Quran tak terima. Ulama pecahkan seperti disebutkan Syekh Al-Imam Ibn Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Fatrah, tempoh masa wahyu break dibahagikan kepada 2. Pertama, iaitu selepas wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Alaq, senggang beberapa tempoh. Berapa tempoh itu? Banyak riwayat. Ada yang kata 12 hari, ada yang kata 15 hari, bahkan lebih jauh. Ada kata 3 tahun break, wahyu tak turun. Ala kulli hal, tuan-tuan, berlaku fatrah ataupun masa break situ. Kemudian selepas itu turunlah ayat yang seterusnya, iaitulah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Selepas surah pertama. Maknanya selepas surah Al-Alaq kosong, break, tempoh masa wahyu Nabi tak terima. Kemudian turun Ya ayyuhal muddathir. Selepas turun ayat Muhammad, turunlah beberapa lagi surah-surah. Ada yang katakan lebih kurang 8 sehinggalah menjumlahkan 10 surah. Selepas itu break, break lagi sekali, wahyu tidak diterima lagi sekali. Maknanya fatrah wahyu tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku 2 kali. Pertama, selepas wahyu pertama senggang, turun Al-Muddathir. Selepas Al-Muddathir turun beberapa surah. Ulama kata ada 10 surah sehingganya. Kemudian barulah turun Wadduha wal-laili idza saja. Maka dalam tempoh yang kosong wahyu break tadi inilah yang kita sebutkan tadi, golongan musyrikin telah menyebarkan berita palsu bahawa Nabi telah dibiarkan, Nabi telah dimarahi, Nabi telah tidak disukai oleh Allah, Nabi telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebar, habis dah kamu Muhammad. Seperti diriwayatkan dalam beberapa hadis, Imam Bukhari sebut diriwayatkan oleh Jundub bin Sufyan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam pernah mengadu uzur demam, menyebabkan baginda 2 malam tak dapat qiyamul lail, tidak dapat qiyamul lail. Maka datang beberapa perempuan terutamanya daripada kalangan musyrik, menyindir, mencumuh dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebutkan ialah Ummu Jamil imratu Abi Lahab, iaitu isteri kepada Abi Lahab, Ummu Jamil namanya. Kata dia, "Ya Muhammad, ma ara syaitanak illa qad tarakaka." Fa anzalallah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Riwayat itu menyatakan bahawa perempuan ini, Ummu Jamil ini, kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlakunya wahyu tidak turun itu, "Wahai Muhammad, aku melihat syaitan kamu," dinisbahkan kepada Jibril alaihissalam, jahat mulut dia, "syaitan kamu telah membiarkan kamu." Ini kalam musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan. Dan ini menyebabkan dalam tempoh tersebut wahyu tak turun itu, Nabi menjadi duka cita, sedih dan sebagainya. Maka turunlah
wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu sudah cukup menjawab viral berita palsu bahawa Nabi dibenci, Nabi dimurkai, dimarahi, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu peristiwa di sebalik surah Ad-Duha ini. Okey, kandungan. Ada 4 tadi saya sebut. Pertama, 2 ayat pertama. Wadduha wal-laili idza saja. Ini Allah memberitahu sumpah demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu duha, wadduha wal-laili idza saja, dan demi waktu malam yang tenang, yang sunyi. Allah berhak boleh bersumpah dengan apa sahaja makhluk yang Allah nak bersumpah. Kita orang beriman hanya dibenarkan bersumpah dengan lafzul jalalah dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi wa billahi wa tallahi. Maka kita sebutlah apa yang kita nak yakinkan atas pernyataan itu sumpah tersebut. 1. 2, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 ayat kedua, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pertama, Allah yang bersumpah awal tadi, Allah kata Tuhan kamu. Ini yang saya sebut tadi. Rabbuka itu nisbah kepada Muhammad, khitab kepada Nabi Muhammad, bukan khitab kepada selain Muhammad, bukan khitab kepada kita, bukan Allah tujukan kepada kita. Maka salah kalau kita buat baca terjemahan engkau tu aku. Bukan. Engkau dalam ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kena belajar tafsir. Rabbuka, Tuhan kamu tidak akan membiarkan kamu, wa ma qala, dan tidak sekali-kali marah kepada kamu, benci kepada kamu. Apa yang disebarkan oleh musyrik itu semua berita palsu. Bahkan aku tetap bersama kamu dan bersedia membantu kamu. 1. Tutup mulut jahat kafir musyrik yang menyebarkan berita palsu bahawa Nabi sedang keseorangan sekarang. 1. 2. Berita gembira kedua ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masa depan yang jauh lebih baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat untuk kamu jauh lebih baik daripada dunia ini. Kemuliaan di akhirat, kamu akan diberikan banyak kemuliaan di akhirat. Nabi akan diberikan syafaat untuk umatnya. Nabi akan diberikan inna a'tainakal kautsar, tenaga al-kautsar, dan banyaklah syafaat-syafaat yang membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan di akhirat, masa depan kamu wahai Muhammad jangan bimbang, jauh lepas ini kamu akan jadi lebih baik. Kemenangan Islam, kerja dakwah kamu akan berjaya. Dan terbukti dakwah Nabi berjaya, walaupun dalam tempoh 23 tahun cabaran dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rintangan, tapi Nabi tetap bersama, dibantu oleh Allah, dibantu dengan sahabat-sahabat, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang banyak membantu. Yang ketiga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini yang penting. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu akan diberikan oleh Tuhan kamu apa yang semua yang kamu nak, sehingga sampai ke peringkat fatarda, sehingga kamu sampai ke redha, puas. Apa yang kamu nak, aku janji kamu akan dapat. Kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat, kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Aku akan, jangan bimbang. Ya pasti kamu akan berhadapan, tapi yakinlah aku kurniakan kemenangan kepada kamu. Ini penting kerana inilah period tempoh masa yang kritikal awal yang sedang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerja dakwah Nabi baru bermula. Tanpa sokongan, tanpa dokongan, tanpa suntikan motivasi yang begini meyakinkan, pasti sesuatu. Sebab itu Allah SWT meyakinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sehingga diriwayatkan bahawa tuan-tuan dan rahmat Allah,
bila ayat ini diturunkan, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Munir menyebutkan, satu riwayat menyatakan, Al-Khatib meriwayatkan bahawa apabila turun ayat ini, Nabi terus berkata, idzan, bila Allah kata fatarda, idzan la arda wahida min ummati fi jahannam. Kalau begitu, bila Allah beri jaminan, kau kurniakan sehingga kamu reda, kamu puas, oleh demikian aku nak beritahu bahawa aku tidak reda umat aku, satu orang umat aku pun berada dalam api neraka. Beruntung tuan-tuan. Sebab itu Nabi beritahu, setiap umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Illa man aba. Siapa yang tak nak? Sahabat tanya. Iaitulah mereka yang taat kepada kamu, itulah orang yang masuk syurga, dan orang yang menderhaka kamu, itulah orang yang tak nak. Pada kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara. 3 ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan nikmat, 3 nikmat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhal fatarda. Kemudian apa ayatnya? Tuan-tuan ingat, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna, kan? Tuan-tuan, dia main tebuk tengah-tengah ni, orang bukan orang hafiz ni lagu ni. Orang hafiz tebuk tu dia nampaklah. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatadda alam yajidka yatiman fa'awa, kan? Dulu kamu yatim, kamu hilang perlindungan mak ayah, tak ada. Tapi Allah susun perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga-keluarga atuk-atuknya yang baik, Abdul Muttalib, Abu Talib dan seterusnya, penjagaannya cukup jaga. Kemudian seterusnya apa seterusnya? Tuan-tuan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu tidak tahu tentang hukum tentang akidah dan sebagainya, Allah berikan hidayah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu hukum ahkam dan akidah yang benar. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu tak ada orang, kamu dalam tidak berkeupayaan, sebab tak cukup, tapi Allah fa'aghna, Allah kayakan kamu. Dengan Allah susun Nabi dikahwinkan dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahwin dengan Khadijah, hartawan kaya di Mekah, sehingga banyak membantu kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibantu pula sahabat-sahabat yang dermawan, yang ada harta, dan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersyukur. Fa ammal yatima fala taqhar. Dulu kamu yatim, maka kamu kena ingat, anak-anak yatim ini muliakan. Fala taqhar. Jangan herdik, jangan hina, muliakan. Muliakan anak yatim, bantu anak yatim. Kita ada anak-anak kakak kita, abang kita yang terdekat, yang dah meninggal, ambil perhatian, beri bantuan sekadar kita mampu, berikan bantuan cukupnya sekadar kita mampu kepada anak yatim yang terdekat. Kemudian yang mungkin jiran kita, anak yatim dan sebagainya, anak yatim. Fa amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. 2. Jika datang kepada kamu orang yang meminta-minta, memerlukan, fala tanhar, jangan biarkan, jangan hampakan permintaan mereka, berilah sekadar. Kalau kamu tak mampu pun, cakap elok-elok, minta maaf. Minta maaf, tak dapat hari ni, berikan yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan akhir sekali, nikmat-nikmat yang banyak ini hendaklah kamu bersyukur. Nikmat yang aku kurniakan kepada ini dan yang akan kamu dapat nanti, bersyukur, dan kamu kena ceritakan, kamu kena sebut. Dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memberitakan, berkongsi nikmat atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik, sesuatu puji jika kita niat untuk memberikan contoh teladan kepada orang lain. Tetapi ia memerlukan ketulusan, penjagaan hati yang cukup supaya keikhlasan kita itu terjaga dan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita kongsikan dengan masyarakat. Saya kira cukup sekali itu. Mohon maaf terlajar.
Sesudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.